A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada Al-Fadil, tuan pengurusi acara yang dimuliakan, orang kaya Maha Bijaya Sepang, Tengku Datuk Dr. Jamaluddin bin Tengku Mahmud Shah Al-Haj, yang berbahagia isteri orang besar daerah Sepang Tuan Hajah Faridah Abdul Hamid, bahagia Ustaz Muhammad Nazri bin Sobirin, Pengacara Takbir Agama Pejabat Agama Islam daerah Sepang, Al-Fadil Ustaz Ismail bin Zulkifli, pengurus masjid Cyberjaya 10, bahagia sahabat saya Ustaz Hafzi bin Ibrahim, Ketua Unit Dakwah Pejabat Agama Islam daerah Sepang, bahagia Ustazah Rashidatul Aula binti Abdul Munir, Ketua Unit Undang-Undang Keluarga Pejabat Agama Islam daerah Sepang. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam itulah lebih kurang. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk malam ni dia lain macam. Tajuk yang diamanahkan kepada saya, mengintai syurga dari tirai rumah tangga. Dia punya tajuk mengintai syurga dari tirai rumah tangga. Jadi nak mengintai syurga tu, kena pastikan rumah tu dekat dengan syurga. Cara tu dekat dengan syurga. Tapi kalau jauh kan, nak intai macam mana kan, nampak pun tidak kan. Jadi tu penting kita memahami konsepnya. Mengintai ni melihat sembunyi-sembunyi untuk mengetahui gerak-geri, itu mengintai, mengendap. Syurga tempat yang mana menjadi hala tuju matlamat semua orang. So apa orang Melayu sebut ni, sesetan-setan perangai orang tu pun dia nak masuk syurga kan. Menyanyi ke main lagi kan, ku nantimu di pintu syurga, lirik lagu tu lah, ku nantimu di pintu syurga. Punya confident dia tengok orang tu macam tu lah kan. Semayang pun tak cukup situ kan. Lepas tu dalam cerita lagi, lautan api sanggup ku renangi, itu satu lagi lirik, lautan api sanggup ku renangi kan. Minum air kopi pun bertiup, situ berenang lautan api kan. Tapi itu melambangkan kesungguhan lah, kesungguhan, metafora. Dia menggambarkan satu bentuk yang melampau, tapi itu maksud dia kesungguhan kan. Macam Saratina Siti Khadijah kan, dia beritahu, kalaulah aku mati besok, kalau boleh bantu kan, kalau boleh bantu perjuangan Islam tu, ambillah tulang belulang aku tu besok, jadikan jabatan untuk bantu. Bayangkan macam tu, maknanya menggambarkan kesanggupan dia tu kan. Tentu. Dan begitu juga tirai ini, itulah kain yang digantung di jendela atau pintu untuk menutupnya sebagai perhiasan dan sebagainya. Rumah tangga ni perkahwinan lah kan? Dan kita dalam Islam meletakkan perkahwinan ni sebagai satu ikatan yang suci, ikatan yang suci. Malahan kalau kita niatkan kerana Allah, boleh jadi perkahwinan itu menjadi ibadah yang terpanjang dalam hidup kita kan? Bukan semain tarawih 20 tu tadi, campurlah semain, tak. Perkahwinan tu adalah ibadah yang terpanjang. Jadi bila cerita tentang perkahwinan ni sebagai ikatan yang suci, ada setengah fahaman dia tak memandang perkahwinan tu perkara yang penting. Duit banyak, kereta besar, rumah besar kan,
Tapi dia duduk serumah dengan perempuan tu, anak dah ada 3. Dan bila wartawan tanya bila nak kahwin, buat masa ni kami belum terfikir lagi. Bayangkan, anak 3 dah. Macam tu lah. Ada tak kesannya? Ada. Malahan ada satu pelakon ni top lah, dia melakon kelakar, stunt, dia buat sendiri. Adalah satu pelakon Hong Kong, dah masuk Bollywood, Hollywood. Kalau kita tengok, ada menggambarkan keadaan anak yang anak luar nikah ni, menjadi hidupnya berpelesiar apapun ni, kata duduk sebagai gelandangan, hidup tak tentu arah, dan dia menyalahkan kedua ibu bapa dia sampai dia jadi macam tu. Nampak tak? Yang si bapa tak mengaku tu anak, tapi dia pula tahu tu ayah dia, tapi dia tak dapat apa pun, hidup dia susah macam tu lah. Itu sebab pentingnya ketam perkahwinan ni. Itu sebab waktu tahun lepas saya membentangkan kita kerja cabaran rumah tangga hari ini, cabaran pembinaan rumah tangga hari ini. Ada 3 cabaran. Yang pertama, tak mampu tapi nak kahwin. Dia tak mampu. Tak mampu ni macam mana? Tak mampu ni, pertama tak ada duit tapi nak kahwin. Ada talian hayat sikit, alhamdulillah, dia kerja pejabat agama Islam daerah Sepang. Adalah ilmu dia sikit, walaupun dia kerja pejabat aja, tapi bila dia bercampur dengan orang baik, alhamdulillah, mengaji semua elok, dia semayang tak tinggal, ilmu agama cukup. Jadi bakal bapak mertua tu cakap, tak apalah, kalau dah kau jodoh anak acik ni, kau kahwin lah. Memadailah antaranya senaskah Al-Quran. Umat bertuah betul dah tu, senaskah Quran ni. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan murah rezeki, dia kata murah rezeki lepas kahwin tu kan. Tapi ni keadaan dia sekarang ni, dah lah tak mampu tapi dimampukan dengan personal loan. Contoh cerita kan, dia tak mampu, dimampukan dengan personal loan, bercampur pula dengan interest. Bayangan, duit, sedangkan Nabi dah pesan aku batas akhir Nabi, segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Bayangan, duit tu lah gunakan untuk mas kahwin, duit tu gunakan untuk antaran dan sebagainya, untuk membina asas benih bina rumah tangga. Tentu banyak masalah. Yang kedua, tak layak. Maksud tak layak ni, kira bangang serba-serbi lah. Mikir ayat apa nak cakap macam tu lah kan. Semua tak pandai, apa tak pandai, apa tak. Itu sebab kita selalu nasihat, macam saya selalu nasihat apa, kalau yang nak berkahwin silang budaya, dia tak nak yang muka-muka sopang ni, tak nak dia tau. Muka-muka hidung macam cenia terletak je, tak mau. Dia nak yang hidung mancung, kulit metalik, berkilau hitam dia nak yang tu. Dia nak yang Afrika ni. Tak mau ni muka Melayu tak boleh lah. Dia nak yang hitam tu, yang hitam tu, Afrika, membetul susu seko namanya. Dia nak kahwin dengan orang macam tu, boleh. Tapi kita advise, mak ayah kena ingat ni, anak-anak sekarang tak macam dulu. Tak macam dulu boleh dia dengar, tak boleh. Iyalah, tak boleh lah. Sekarang tak boleh, pap dah ke Lombok dah. Baru seminggu macam tu dah tak pandai cakap Melayu dah. Bisa bu lah. Kau orang mana? Sapang tu. Macam tu lah kan, hilang lah cakap Melayu, tak tahu dah cakap Indon ni. Jadi kita nasihatkan paling tidak 6 bulan pergilah belajar agama, ambil basic-basic. Sebab kita tak nak dia masuk Islam hanya sekadar nak kahwin. Kan, Eli belajar dia, oh ni Islam macam ni, kan, nabinya siapa, belajar semua kan. Itu tak kurang juga cerita tak layak ni, tak kurang juga ada yang dah kahwin ni, kahwin dengan yang silang agama ni semua, kau yang bukan Islam, masuk Islam. Yang masuk Islam tu lah lagi taat daripada orang yang memang Islam tu. Ada juga. Banyaklah ayat yang kita dengar, tak apalah, besok kahwin pandailah aku ajar dia, sampai ke sudah tak ajar ni kan. Lepas tu gaduh. Kenapa kau tak semayang? Kenapa you tak semayang? Dia marah husband dia. You yang suruh I masuk Islam, sekarang you suruh I semayang pula. Dah gaduh. Jadi hal tu yang saya tak kahwin dengan orang putih tu.
Oh, contoh ayat kan, contoh ayat aja. Orang putih pun tak nak lagi gitu. Contoh ayat tak ni gurau tak, maksudnya letakkan syarat. Ayah tak ada masalah, kena macam tu kan nak. Tak masalah kalau kau nak kahwin dengan budak Afrika ni, okey je. Tapi satu ayah minta, suruh dia belajar agama. Paling tidak ambil lah 6 bulan. So dia mendalami agama. Abah anak dia tu biarlah ikhlas dalam belajar agama tu. Abah ikhlas masuk Islam gitu. Baiklah dia. Adalah hamba Allah ni, adalah orang ni tanya, katanya la ikraha fid din gitu. Tidak ada paksaan dalam beragama kan. Lepas tu dalam Malaysia pun ada kebebasan beragama. Kenapa orang bukan Islam nak kahwin dengan Islam kena masuk Islam? Kata tak ada paksaan. Dia kata tu. So saya jawab macam ni lah, tak ada paksaan. Kalau kau nak kahwin, kau masuk Islam. Kalau kau tak nak masuk Islam, kau jangan kahwin. Macam tu. Bukan orang ambil pisau letak kat takak kata mampu kau masuk Islam kan, tak ada pun. Macam tu ya. Jangan menyusahkan pandangan tu. Dan satu lagi masuk kategori tak layak, kata Dr. Nik Salida, pensyarah undang-undang di USIM, dia kata satu lagi kategori tak layak kahwin ada mereka yang panas baran pun tak layak kahwin. Tu bongi ya. Maksud tu lah darah mak kilau sampai bongi. Semua orang salah, semua orang tak betul. Ini bukan cerita lelaki ke tau, perempuan ada juga baran. Suami baru balik, Assalamualaikum, pahal ke? Ambil balik ceramah ke apa, pak dia kopi, cakap betul mak bini macam tu kan. Orang perempuan kena ingat suami ni, wah dah mula dah. Saya malas cakap orang perempuan macam asyik perempuan ni kena, tidak. Orang perempuan kena faham lelaki ni cabaran dia besar. Orang perempuan Nabi bagi kelebihan. Nabi cakap apa? Nabi beritahu kelebihan orang perempuan apa? Nak masuk syurga ni, jaga solat, jaga puasa, kau tak faham lah. Jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. Kalau jaga empat-empat ni kata Nabi, maka masuklah kamu ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Siap boleh pilih pintu? Orang lelaki mana boleh pilih pintu? Dapat masuk untung. Semua ni aku ni, termasuk yang cakap ni. Iya, orang perempuan jaga ni dah masuk syurga, tak ada orang blok dah. Ni banyak tanya, kau makin camah cakap macam mana, apa macam mana. Lambek masuk. Kau masuk, kau bye-bye. Samsul debat, dia pun tak masuk. Iya yang pakar pangkat semua lambek masuk. Ya, saya tak cakap lah orang kaya maha berjaya, tak. Saya cakap saya yang pakar-pangkat pengarah, pegawai tadi yang bersusun sebut tadi, pegawai takbir agama, semua lambek masuk tu. Semua kena tanya. Ketua lorong semua kena tanya. Ahli jatuh kuasa majlis 10 kena tanya. Semua kena tanya. Tu orang perempuan tak tanya tu lah. Tu sebab jaga maruah suami kan, taat perintah suami. Faham tak? Ada melawan tu payah ni. Jadi betul. Jadi mak dia kata itu. Tu sebab saya cakap tadi, orang perempuan kalau nampak suami berbalik, percayalah suami ni kat luar macam-macam fikir. Kadang-kadang tidur pun fikir. Tidur fikir lagi tu. Aduh. Tu sebab kalau kita tengok suami berdengkur, makna dia kuat kerja. Siap. Iya. Dia kalau berdengkur teruk ni, dia ada kisah dia. Dia macam dia akan mimpi dia berada dekat safari ni. Dia jadi rimau tau. Dia kerja rusul. Dia tapek sekor. Lepas tu dia panggil, datang yang lain. Masa dia jamah tu, tu yang perempuan dengar bunyi macam-macam tu. Tapi saya nak pesan lah, saya baru ni, saya ingat normal lah ke berdengkur ni, normal lelaki. Sebab kita orang lelaki
kebanyakan kita tak dengar. Kita jaga okey je. Orang perempuan yang komplain, tidur berdengkur teruk sangat, bercakap-cakap kan. Samsul debat tidur ambil ceramah, dahsyat kan. Jadi saya itu ambil lah mesin cek oksigen saya. Rupanya tidur boleh cek oksigen kita. Saya tidur. Saya punya AHI ni nak cek berapa kali nafas saya terhenti. Dalam 5 jam tu perata 84 kali berhenti sekat 1 jam. Tu yang kap tu. Betul. Lepas tu kena cari test pakai CPAP machine tu. Rupanya benda tu penting. Siapa yang berdengkur tu, pergilah test, tengok yang teruk-teruk sangat tu. Betul. Rupanya tidur kita akan jadi lebih kualiti. Kita bangun tu segar sikit. Betul. Tu yang ramai tu cokit tak bangun tu mati. Lepas tu orang kita banyak tidur, dia mati dalam tidur, alhamdulillah, tu cokit. Oh, masalah apa tu cerita tu kan. Inilah ajal maut kan. Tu cerita dia. Jadi itu yang kedua, tak layak. Dan yang ketiga, tadi tak mampu, tak layak. Ketiga, yang tak kurang popular masalah cabaran rumah tangga ini adalah masalah ikhtilat. Pasangan tak jaga batas hubungan sebelum kahwin. Ni cerita ni bukan cerita pasangan yang berkahwin tu nak kahwin ni. Lelaki yang nak kahwin ni dengan isteri dia ni, lelaki ni tak jaga hubungan dia dengan orang lain. Isteri ni tak jaga hubungan dengan orang lain. Macam-macam benda buat lah. Kemudian bila dah kahwin, sekarang ni dasar langit terbuka, dunia tanpa sempadan. Terjumpa video, terjumpa mesej, terjumpa gambar-gambar. Akhirnya bergaduh. Dapat tahu pasangan ni dah terlanjur, yang ni dah terlanjur dengan ni. Siapa terjumpa dulu problem. Mesti masalah tu, ni benda ni berlaku. Dah mula psikologi terganggu. Melihat pasangan dia terbayang orang lain, macam tu lah. Jadi tu cerita dia kan. Jadi sekarang ni yang kita nak, macam mana cara kita nak membina rumah tangga ni. Membina rumah tangga supaya tak ada siapa kahwin nak, tak ada siapa yang kahwin ni nak rasa sengsara. Tak ada, semua kahwin nak bahagia. Semua kahwin nak bahagia, nak rasa happy kan. Tapi kebanyakan orang kahwin jarang kita jumpa dia happy lepas kahwin. Yang ramainya happy nak kahwin. Nanti jemput datang rumah nak buat majlis kahwin. Kau kahwin lah? Tahniah lah. Kau mana? Orang Sepang. Dia cara dia cakap kan, happy je. Seminggu 2 minggu lepas tu tanya, macam mana kahwin lagi? Okay lah. Macam tu paling happy dia tu kan. Macam mana kahwin lagi? Okay lah. So far so good. Alhamdulillah. Baru tahu kahwin macam mana. Dulu nampak ayu yang perempuan tu kan. Nampak tudung macam ni, malam-malambai yang ada brooch macam ni, berjuntai ni. Sampai ke rumah malam buka tudung, kombang rambutnya. Lah macam tu rupa kau tu kan. Baru tahu. Dalam sama-sama nampak ya. Tu sebab Nabi pesan kalau nak pilih pasangan ni, tengok pertama, tengok li jamaliha, tengok kecantikannya juga. Sebab nak menghadap dia bukan sehari dua. Kalau malam pertama tengok muka tak boleh belah, macam mana kan. Tapi jangan risau, sebab pandangan cantik setiap mata tak sama. Cantik kat orangnya, tak cantik kat orang ni kan. Macam Nilofa tu cakap lawa benakit, saya biasa contohlah kan. Saya dah bincang dengan Puris dah kata tak apalah bagi laluan tak, memang iyalah. Tak, pandangan orang berbeza-beza, betul tak? Berbeza-beza. Handsome kat orangnya, pada perempuannya tak handsome. Orang perempuan macam tu, nampak lelaki handsome, status imamku, nyampah tu tanya. Nampak yang tak handsome, pengusi khairat kematian. Masalah je macam tu lah kan. Jadi maknanya tu. Lepas tu tengok keturunan yang baik-baik, dinasabiha lihasabiha, tengok keturunan yang baik-baik. Bahai imam
mak sazah, adik-beradik semua tahfiz. Contoh keturunan baik-baik. Kemudian tengok juga lagi, 5 lihat tengok harta dia, tengok kekayaan dia. Bukan kata nak mengajar kan, tapi mana tahu di mana kita nak asas nak jaga ni, nak mula kat mana. Dan begitu juga yang keempat, lidiniha, agama dia. Dan kalau tak ada apa, kalau tak ada sekalipun, paling tidak tengok agama. Nabi kata kalau ada agama, muka tak lawa tadi boleh hijaz. Kan, tonyo-tonyo langsung putih. Kan, ya. Kau tak silap saya lah. Kan, orang kaya mahal biaya dulu tak secorah ni muka yang mana. Kan, hari-hari kan kita, kalau kita orang rumah dah jaga, tonyo-tonyo corah. Ya. Kan, dia bila muka boleh hijaz. Saya tengok orang tu gigi pun boleh dipasang pagar gigi tu. Daripada jarang tadi rapat gigi tu. Iya sekarang tengok lah. Kita tuan-tuan, apa nama panggil tu, penakap gigi tu panggil apa? Braces. Iya, kita mana braces. Asal makan makan masjid mula dah cari tempat salid yang panjang kan, gigi je jarang. Macam mana kan. Lepas tu dari segi keturunan tadi, keturunan yang tak baik, contohnya omak banduan, abah kojo tak elok, bronzer ke, abah kojo kelab malam, mana tahu. Abang-abang adik-beradik yang penagih dadah, jangan risau. Sebab mungkin dengan tingkat ketaatan pada Allah dan Rasul dapat membina generasi yang baik-baik selepas itu. Harta jangan cerita lah, dulu apa pun ada, tapi sebabkan dia kahwin taat, Allah murahkan rezeki kepada dia. Ni tengok sebelum kahwin, ya Allah nak boleh apa pun payah, tapi bila dah kahwin lah dah ada TV. Mana orang Sepang, saya dah kaji dan menurut kajian di Sepang termasuk Cyberjaya, tak mainlah TV itu satu je. Hui, lebih daripada 2 TV dalam satu rumah. Bilik anak satu, bilik dia satu, ruang tamu besar, dalam bilik air pun ada satu. Ya, saya tengok ada satu rumah orang kaya ni, tempat shower tu dia ada apa, dia punya heater tu nak panas mana, air nak laju mana, hujung tu ada AM FM. Dengar radio dia mandi, itu boring mana kau mandi mana, macam tu. Tu zaman sekarang boleh pula sambil mandi pun dengar radio kan, kat bilik air pun boleh tengok TV dan sebagainya. Jadi makna kata tak ada orang kahwin ni tak nak bahagia, semua orang nak bahagia kan. Dan rumah tangga mampu menjadi syurga buat suami, buat isteri, sekiranya semuanya sempurna imannya, berusaha untuk menyempurnakan keimanannya. Kan, melayani isteri sebaik-baiknya, melayani suami sebaik-baiknya, seperti mana dia mengharapkan dirinya dilayani dengan sebaik-baiknya. Dia tak mahu dia one way tuan-tuan. Dia nak kadang suami tu macam gajah, betul lah, tapi kenalah layan isteri macam pemaisuri. Nampak isteri ni tarik kaki dia picit, nampak tak? Nampak tu picit tengkuk dia. Allah, kalau sian abang pun penat kan. Macam tu kan. Iya. Kan. Abang jadi dah macam tu. Suami nak balik, bang abang duduk ni, saya kasi picit kan, kesian nampak abang pun tahu mesti stres. Bertuah tuan-tuan kalau dapat isteri macam tu tuan. Ya. Orang perempuan buat lah perempuan. Menurut kajian di Malaysia, suami mati dulu. Dia fragile, bila-bila boleh mati. Kau tengok dia berdongkur pun tahu ini kejap dia mati ni kan. Ada bini dia tu dia. Dia katakan sudah kata. Jadi buat baik waktu dia sadar tu, buat baik. Picit dia, Allah, terima kasih lah picit. Orang lelaki pula kena puji isteri ni. Orang perempuan makanan ni bukan sini. Makanan ni telinga. Dia kena bagi pujian ni orang perempuan ni. Cantik betul isteri abang. Aduh. Abang kalau fikir-fikir balik lah, menyesal menonggeng kalau abang tak kahwin.
Macam tu cakap. Setelah 30 tahun perkahwinan tu cakap. Tapi janganlah tiba-tiba, ya, maknanya kena buat hari-hari. Tak adalah dia terperanjat. Cantik betul isteri abang ni. Anak-anak semua balik. Kau salam ayah kau, rasa tak lama dah ni tu dia. Dah tiba-tiba ya pahala pula kan. Macam tu. Betul kan. Dan bila masing-masing memainkan peranan rumah tangga, barulah datangnya bahagia. Rumah tangga bahagia dibina atas kesepakatan, disuburkan dengan kasih sayang demi meraih redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kan? Jaga hubungan, kan? Firman Allah yang bermaksud kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita dengan apa yang Allah lebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain, dengan apa yang dinafkahkan dari harta kamu. Surah An-Nisa ayat 34. Amanah kepimpinan bagi kat lelaki. Lelaki kena jaga. Terutamanya bab nafkah kena jaga. Orang lelaki bagi nafkah dekat isteri. Ya. Ni sedihlah kiranya penerima duit nafkah bagi bulan ini. Abang faham. Ini kali pertama abang bagi. Menginsafi ceramah Samsul debat malam tadi. Sedihlah kiranya terima. Orang perempuan pun ambil abang. Susah ya tinjau tu. Setakat RM10 tak payah bagi lah bang. Itu salah tu. Kalau suami mampu bagi RM10, terima dengan seolah-olah itulah yang seolah kita dapat duit yang cukup banyak. Kita rasa macam tu lah. Sebab pemberian pada suami tu besar makna dia. Dapat RM10 abang, alah susah ya abang ni, macam tu. Sound pula. Setakat RM10 tak payah bagi lah. Biar saya lah bagi kat abang. Jangan sombong. Suami pun cakap, yelah abang bagi sikit hari ni, tapi insyaAllah doakan abang tau. Kalau abang dapat lebih nanti abang bagi lebih. Abang, hari-hari saya doakan abang. Bukan ini yang saya minta abang. Ada ayat dia. Yang penting kebahagiaan. Macam tu. Tapi kalau suami mampu bagi lebih, ya. Suami pun cakap, ya, menginsafi ceramah Samsul debat malam tadi. Sedihlah kiranya terima duit bulan ni. Tak adalah banyak sangat, dalam 2,000 je. Perempuan setuju tak? Tengok mata duitan tak? Tengok. Itu baru contoh tu. Masa rantak tu setuju. Itu baru contoh. Tapi betul lah. Tapi kalau orang perempuan ni bekerja, dia boleh je kalau suami bagi. Ambil lah sudi lakinya 2,000 ni. Abang, tak apa, abang simpan duit ni, jangan risau. Saya kan kerja, saya pandai cari sendiri. Yang penting abang jaga keluarga kita. Okey, saya tak nak 2,000 ni, abang ambil lah. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kalau kau ambil memang dia tak ada, kalau kau bagi memang dia ambil, tak ada mana ditolak kan. Silap-silap siap sound lagi, tahu tak apa dia cakap kan. Jadi fikir dulu sebelum bagi. Sebab dia bukannya two way, tak ada. Kalau kau bagi, that's it. Memang selesai lah. Jadi pandai-pandai lah, bagilah. Orang perempuan ni dia pandai belanja, jangan risau. Dia pandai belanja. Ya. Dulu ada seorang panglima angkatan tentera tu, dia balik, dia pening kepala. Isteri dia tanya, kenapa bang, kenapa? Aku ada duit ni 3,000 dinar ni, aku tak tahu nak buat apa ni. Setiap dinar ni Allah Ta'ala akan tanya, bertanggungjawabkan sampai akhirat besok. Jangan risau wahai suamiku. Dia pun panggil fakir miskin, panggil anak-anak yatim, bagi. Habis senyum suami itu. Tengok, nak tunjuk daripada zaman sahabat lagi, zaman dah pandai dah orang perempuan ni belanja duit. Nak cerita kan, bab mengabihin bagi. Ya. Tapi dulu dia bagi untuk sedekah. Ini pandai lah dia, rasional kan. Itulah kebetulan bang kan, ni dah bulan nak masuk Februari, tak lama lagi kan Aidilfitri. Dia dah mula dah bincang tema kalau apa, jangan main-main. Kau ada Cina kat Somban tu yang terima tempahan baju tu, dah cakap lah, masuk Saban tak terima lagi tau. Dia main bulan Islam nak sekarang ni. Jangan main-main. Bukan dia kata masuk bulan 3 tak terima, masuk Saban tak terima tempahan lagi dah.
Dahsyat tak dahsyat kan? Dia terkelana kuda tu ada Rajab Syakban kan, tengok kan. Kemudian disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Abbas berkata darjat kelebihan yang disebutkan dalam firman Allah, suami mempunyai satu tingkatan kelebihan pada isterinya, mengisyaratkan dianjurkan lelaki untuk bergaul dengan baik, bersikap lapang terhadap isteri dalam hal harta dan akhlak, yakni yang lebih utama ialah sebaik-baiknya suami membebani tugas terhadap dirinya sendiri. Jadi orang lelaki kalau boleh nak ikut Nabi tu, Nabi takkan menyusahkan isterinya untuk benda yang Nabi boleh buat sendiri. Nabi jahit pakaian Nabi yang koyak sendiri. Kalau bancuh air pun Nabi bancuh sendiri. Maka kalau dia perlukan isterinya, maka sudah tentulah ayatnya, boleh tak bantu, boleh tak tolong. Macam tu suami cakap dengan isteri. Jadi kalau nak tahu, orang perempuan kerja ni dua je kat rumah. Dua saja tugas hakiki orang perempuan kat rumah: melayan suami dan melahirkan anak. That's all. Kemas rumah, masak, basuh pinggan, ngajar anak, mendidik anak, semua. Basuh kain, sidai kain, masak, semua kerja suami. Tepuk tangan dia belakang. Balik kan dia tanya lelaki, bang, abang ingat tak sama-sama serbat tadi yang pasal tanggungjawab kat rumah tu? Abang ingat tak? Abang time tu abang terlelap tadi, tak perasan macam tu. Dia cepat dia jawab pun. Maknanya itu yang lain semua kerja suami. Cuma kira faham, cuma tak tahan. Cuma dalam konteks suami mencari rezeki, orang perempuan sebagai isteri, dia memangku tugas suami itu. Dia tolong suami untuk buat, bukan kerja dia. Dia buat bagi pihak suami. Maka suami kena hargai. Dia bila balik tengok bersepah apa, jangan banyak cerita, kita tolong kemaskan. Bantal bersepah kita pun okey, susun. Kita jangan bisik, ni apa bersepah ni, jangan, tu kerja kau. Nampak? Jangan kita bisik-bisik, kita tu kemas. Kalau nampak kemas pula, ya Allah, marvelous, hebat sungguh isteri abang. Abang pun tak mampu nak buat macam ni isteri abang buat. Ya Allah, kasih lah. Tu makanan orang perempuan tu, alah tak ada apa lah, dia macam tak ada apa, tapi hati bunga-bunga. Nampak tak? Makan, ya Allah, sadap betul masakan. Iya, kan dulu isteri Nabi, dia tanya dengan Nabi, siapa yang pertama masuk syurga? Maka disebutlah Nabi masa tu Muti'ah. Lah, aku isteri Nabi tak dapat masuk dulu, apa cer? Dia pun pergilah rumah Muti'ah ni, boleh tak aku nak masuk, nak tumpang tengok dalam rumah kau ni? Apa jawab Muti'ah? Nanti dulu, nanti bagi aku tak sempat tanya suami aku, nanti aku minta izin suami aku dulu. Tak dia bagi. Isteri Nabi pun dia tak bagi masuk selagi tak dapat izin suami. Faham tak? Lepas tu esok tu dah dapat izin suami, baru dia masuk. Masuk dia perhati, dia tengok Muti'ah ni buat apa. Dia komeh rumah, dia clearkan, sapu semua. Dia cakap, apa pasal kau kemas-kemas? Bukan ramai pun dalam rumah ni. Apa jawab dia? Bukan apa, aku kena kemas rumah ni sebab takut nanti kalau suami aku balik nanti berjalan dengan sahabat dia, nampak dalam rumah ni bersepah, jatuh maruah suami aku. Itu tu tujuan kemas rumah, bukan nak tunjuk perabot apa tu yang ya tu. Saya tak boleh sebut jenama dia sebab dia tak taja macam hari tu malam ni. Macam tu kan, bukan sebab nak tunjuk perabot jati, bukan sebab nak tunjuk kita punya sofa mahal, tak, sebab jaga maruah. Rumah bersepah orang perempuan, maruah suami. Nampaklah. Tu yang hari raya tu kan, dia sound tu. Bersepah rumah kan, la ilaha illallah kan. Ada, itu cerita adab lah. Itu cerita adab pada adab ziarah. Makna tu cerita lain lah, tak cerita malam ni. Makna kena panggil lagi lah ni. Macam tu lah cerita kan. Tak sempit nak cerita ni. Jadi makna kata dia memangku tugas. Ya. Jadi mana orang lelaki akan menghargai orang perempuan. Tapi orang perempuan, walaupun saya sebut dua je tugas dia tadi, yang dua tu pun susah nak buat.
Yang melahirkan anak memang tak ada option, takkan nak dikendong sampai 2 tahun kan. Tapi cerita kadang melayan suami, Allah sorry teruk betul, banyak saya dapat aduan tuan. Orang lelaki kadang-kadang bila nak satu benda tu dekat dalam bilik tu kan, macam minta sedekah. Tolong. Aduh, ada lah orang perempuan, nantilah, besok lah, penat lah, lain kali lah, tak ada kerja lain. La ilaha illallah. Ada. Nah, dia lagi kita meningkat usia ni, masuk umur 40, dia dah mula. Dia memang aktif. 40, 45, 50. Anak pula yang jarang-jarang balik rumah. Sekali balik tu jangan salah tanya. Nak makan ke bang? Jangan tanya. Nak ni? Jangan. Tanya satu soalan. Nantilah kemudian nak cerita. Tanggolap-golap sikit kan boleh cerita. Ya? Macam tu. Jadi kalau boleh orang perempuan belum minta dah bagi contoh. On tak on? On. Ya. Betul. Cakap betul untuk orang perempuan, untuk kelebihan perempuan. Dan rumah tangga adalah syurga buat wanita bergelar isteri. Namun rumah tangga boleh jadi neraka dunia apabila suaminya angkuh, sombong dan penuh sifat keakuan. Ni laki kau ni, kau tak dengar, kau tahu tak aku siapa? Wah, jangan je tu. Jadi kena ada give and take. Kita nak isteri kita sayang kita, hormat kita, maka kita kena hormatkan isteri kita. Kita nak bahagia ni satu, nak bahagia, nak tenang, semua tu kena bagi ke orang dulu baru kita boleh dapat. Nak bahagia, bahagia ke orang lain dulu baru kita boleh bagi. Jadi mana kata dalam rumah tangga ni, kalau kita nak dilayan dengan baik, kenalah bagi layanan yang baik juga kan. Nak anak-anak kita hormat dekat kita, kita pun kena hormat juga dekat anak-anak dan ahli keluarga kita. Ramai suami mengharapkan layanan seperti raja, sedangkan isterinya dilayan seperti hamba. Isteri tu diherdik-herdik, isteri tu dimarah-marah. Aku ni suami tu kan. Tu alasannya. Aku ni suami. Silap sikit dengan aku. Neraka lah kau ni. Kan? Terus ingatkan isteri. Taraf saya ni, awak kena ingat. Lepas Allah dan Rasul suami. Wah, ayat dia. Sebiji cenderama. Itulah kan. Terus semayang pun tak cukup ni. Tapi cerita, jangan main. Wajib kamu taat pada suami kamu. Tentu kan. Sedangkan Islam ini adalah merupakan agama yang indah. Allah iktiraf kesempurnaan iman lelaki apabila dia itu berakhlak baik, terutama kepada isterinya. Akhlak. Bila akhlak dicampur pula ramuan tu dengan nilai-nilai adab, terbaik dah. Hormat dia. Assalamualaikum. Abang nak solat dulu ya. Nampak adab dia. Dia bukan takut bini dia. Bila dia cakap tu, abang semayang dulu. Isteri, yalah. Isteri tu. Nampak? Dia bukan dia nak minta izin mana pun. Orang kata berbahasa basi. Bak kata orang makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Pagah dek budi dengan bahasa. Tu ayat dia power tu. Pernah satu ketika Nabi dengan Aisyah dalam dekat tempat tidur dah, dalam selimut, Nabi kata, wahai isteriku, sudikah kau izinkan aku untuk pergi bersolat sunat barang seketika? Tengok Nabi cakap tu, sudikah kiranya kau izinkan aku. Bahasa indah tu sebenarnya. Bukan minta izin nek Nabi takut bini, tak. Apa jawab isteri dia? Aisyah kata apa? Tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersamaku di dalam selimut ini ya Rasulullah. Tapi pergilah kau wahai Rasulullah. Bahasa tu balik kan cuba. Sudahkah kiranya kau izinkan abang pergi minum kepada mamak depan dalam sejam dua? Macam tu. So isteri pula kata, tidaklah saya lebih gembira kalau abang terus berada di rumah ini bang. Tapi pergilah kau wahai suamiku. Macam tu. Balik kan try lah.
Ini suami baru nak puitis, sedikah kiranya izinkan abang pergi kedai mamak atau kejap dalam sejam dua dengan kawan abang. Berambut lah, memakak tu kan. Tu masalah tu. Kenalah support sikit. Nampak tak? Dan begitu juga bila saya kata tadi campur ramuan yang akhlak atau dengan adab, cantik. Malahan sabda Nabi bermaksud mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya. Hadis riwayat Ahmad. Paling baik dia dengan isteri dia. Tak ada dia marah-marah. Marah mana boleh tak marah. Mesti ada time kita marah, tapi cara kita marah. Kadang-kadang ada orang marah isteri ni depan semua orang, jatuh maruah suami, jatuh maruah isteri. Dia makinya isi tu bodoh, lembab, semua orang pandang. Yang isi cina tunduk. Ada tu menjerit dia, bodoh, marah isteri dia. Semua marah. Sekali tu, mana air? Dia pun tergigil bagi. Sampai kat suami air tinggal separuh. Buat tumpah. Pasal tengah separuh ni, tumpah bang, itu pun tak boleh harap. Marah. Iya. 2-3 minggu lepas tu dah, siap, aku demam ni, cepat siap, demam, nak mati ni. Sengit-sengit tudung bini ni nak cepat. Ikut. Sampai dekat klinik, doktor cek darah tinggi, okey, kecil manis, okey, apa okey. Tak apalah, ambil darah. Lepas tu dia bagi pula, so urin, pergi kencing. Doktor India ni, you pergi kencing. Kencing. Dah kencing, bini kau tunggu sini, bini tunggu kat luar. Dah keluar tu terasa nak buang air besar pula. Kau pegang kencing, dia masuk dalam. Bini pegang kencing, menggigil-gigil takut. Tak. Sudahnya habis kencing. Matilah aku ni. Ni laki aku keluar ni mampus mengamuk ni. Apa dia buat ni? Dia pun tukar dengan kencing dia. Tukar dengan kencing ni letak kat atas meja, takut tumpah. Suami keluar, mana kencing tadi? Tu bang. Macam tu ke banyak tadi? Macam tu lah bang. Kata. Ambil bagi ke doktor tadi. Doktor pun cek. Lepas tu bang eleng doktor. Pakcik besok pakcik kena datang balik ni, kena buat buku. Kenapa lah? Pakcik mengandung. Dah mengandung pakcik tu. Oh jangan main-main. Manung ni balik. Tak ada lah. Ni cerita tuan-tuan. Cerita. Jangan garang mana dengan isteri. Baik-baik dengan isteri. Akhlak, adab kena jaga. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Macam tu kan, baik-baik ya. Dan cara kita nak, kalau kita nak menjadi orang ni, mana menjadi orang yang baik ni, adab kena baik, akhlak kena baik. Cara makan, cara minum dalam rumah tangga, cara tegur. Nak tegur isteri, ya bang, ni masin bona ni, apa hal tertumpah garam kau? Ya ke bang, Allah minta maaf lah bang, tak sengaja. Yang cerita Mutiah tadi kan, Mutiah tadi dia komen-komen rumah sebab jaga maruah suami. Lepas tu apa dia buat? Hui, dia komeh katil tabur bungu bagi lelawak. Pahala biar suami tu bersemangat nak balik rumah. Bila dia masak, diikat rambut dia. Kenapa kau ikat rambut kau? Takut rambut jatuh dalam makanan. Kita membuat masaknya. Macam mana kombang kodomo lain tu. Macam tu lah kombang masak. Lepas dah masak tu, dia susun lauk, susun makanan. Dia boleh letak tu, rotan tu tepi tu. Letak kayu. Isteri Nabi tanya, kenapa kalau tak kayu tu? Kalau masakan aku tak sedap, inilah kayu yang suami aku akan gunakan untuk rotan aku. Tapi jangan buat. Ni contoh pelambangan, makna suami boleh tegur. Faham? Jangan kalau tak kayu tu. Suami pun cakap, memang dah lama aku tunggu sangat ni. Tak, maknanya suami berhak tegur masakan isteri. Kalau dia tegur tu, janganlah melonting. Macam masin sikit, nak sedap masak sendiri. Penat ni tu nak. Oh ilah Allah. Tak adalah abang cakap. Nak kena sound. Akhlak tu. Baik, maaf bang nanti bak ni saya adjust sekejap. Nabi makan masakan isteri dia masin. Macam mana? Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan.
Datang isteri dia, ada apa ya Rasulullah? Ingat tak masa mula kita kahwin tu? Kenapa Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat Rasulullah, kau suapkan aku dulu. Akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin, dia boleh suruh isteri dia suap dia lagi. Diam. Dan masa suap tu Nabi tak buat muka masin pun. Tak ada. Nabi buat muka biasa, senyum. Nabi kunyah 4 kali macam biasa. Bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap ya, langsung dicapai pinggan tu ke dapur. Ya Allah, masinnya. Tahu dia. Kita tuan-tuan, orang Cyberjaya. Kau sendiri kau tahu tak darah tinggi aku berapa ini? Umat darah tinggi macam sound tahu kan? Adab, akhlak, cara cakap. Orang lelaki baca surat khabar, baca buku, pakai cimata, orang baca tiba teng 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 teng, telefon bunyi, ambil cimata letak atas kepala. Lepas tu jawab dia, okey, bila? InsyaAllah, tak ada masalah. Kecil punya hal. Okey, jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum. Salam. Letak telefon. Mana pula cermin mata aku tadi? Dia pun lupa. Mana cermin mata aku? Cermin mata mana cermin mata? Aku kalau dapat, anak dah nampak tak kepala dia, baru nak cakap. Aku kalau dapat orang yang ambil cermin mata, aku tampar sekali. Tak jadi anak dia cakap. Macam mana pula abah nak menampar diri dia sendiri ni? Yang isteri ni pun keluar, pahal ni bang, masing-masing. Nampak tak cermata abang? Bini nampak atas kepala, malas lah layan abang, tak beritahu juga. Sudah anak cakap, anak seorang, tengok akhlak anak dia. Bah, cuba abah tengok kat dalam bilik abah. Tadi macam perasan. Kat mana? Abah tengok yang dekat cermin tu. Abah pun tengok, nampak cermin lah atas kepala aku tu. Jadi kira bagus lah anak dia. Tapi bila keluar abah kan, anak tanya, jumpa dah abah? Dah, jumpa dah. Mak saya keluar, apa lagi? Tampar lah. Tampar, jangan tak tampar. Ada juga adab tu. Dia 3 P yang perlu dititik beratkan. Pertama, penerimaan. Penerimaan baik suami terhadap isteri, penerimaan baik isteri terhadap suami. Tidak ada manusia sempurna. Bila bergaduh suami isteri, tentu nampak kelemahan. Tetapi Nabi pesan, kalau ada kelemahan jangan kamu bencikan perbuatannya, tetapi kena ingat banyak lagi kebaikan dia yang ada. Mak, sekurih-kurih ikan tentu ada isi segomok-gomok ikan tentu ada tulang. Sebaik-baik manusia tentu ada kelemahannya. Seburuk-buruk manusia tentu ada kebaikan. Kalau kita pilih tengok keburukan pasangan, mesti jumpa. Kadang-kadang ada orang dia dah dapat satu kelemahan, di highlight kan, disebut sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun. Jangan. Sudah-sudah. Ya. Suami balik rumah, kerja keluar cari nafkah, maka isteri kena cakap yang baik-baik. Abang, duduk bang, abang nak makan. Macam tu. Simple tuan-tuan tengoklah. Seorang anak balik rumah mak, apa soalan pertama mak tanya? Tu, pada makan belum? Itulah mak. Jadi isteri kena buat macam mak dia buat. Ini belum apa-apa, pahal lambat. La ilaha illallah. Kawan tu menolak motor daripada Nilai sampai ke Cyberjaya. Jauh motor dia tolak motor tu. Kan? Contoh kan? Tak, maksudnya tentu ada masalah-masalah kat luar, tapi mana? Layan dulu. Dah lama dah tenang kan? Lambat pula abang balik malam ni ya. Macam tu. Tadi banyak masalah. Ya bang, apa masalahnya? Ni tu hashtag aja. Jangan. Suami pergi mengaji, datang kat masjid, kebetulan malam tu free pula, imam ajak, malam ni jom ngaji. Seronok pula. Oh macam ni imam, oh yang ni panjang, oh yang ni pendek, ni dengung. Oh lepas isyak nak ngaji tak? Boleh lah mam. Selai 2 lay 3 lay 9 lebih baru balik rumah. Bini dah sound, pahal lambat. Ingat ni hotel. Mak sound. Abang mengaji ke ni?
baca pun berterabur, sound suami dia. Abang tadi baca dengan imam, abang imam sama je, dah imam pun kena. Ingat tak tahu ke abang dengan imam mesti lepak kedai kopi punya. La ilaha illallah, bang kita orang mengaji. Tak payahlah bang. Tak percaya. Besok pergi masjid imam ni, malam ni ngaji ke tak? Oh tak dapat bang, malam tadi dah kena sound. Malam tu lepas maghrib bagi salam tu balik rumah kena sound lagi. Awal balik tak semayang ke? Tak semayang dekat mana? Tengok mulut orang perempuan, bukan Cyberjaya ni, tempat lain. Tu sebab cakap yang baik-baik. Orang perempuan kena buang dah satu slogan yang dulu-dulu pakai tu. Aku ni mulut je jahat, hati baik tak ada mana tu. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Orang lelaki kalau nak tegur, tegur je. Kita suami, faham? Tegur dengan tegas. Tak semestinya garang, tegas. Maksudnya, ingat tak kisah ada satu raja di dekat negara Pasir Berdengung. Dia takut betul dengan permaisuri dia dekat negara Pasir Berdengung. Dia pun panggil semua lelaki dan rakyat jelata dia yang lelaki datang istana. Wahai rakyat Betel, siapa yang takut isteri berdiri belah kanan Betel. Semua pergi belah kanan. La ilaha illallah. Dia pandang belah kiri, tengok ada seorang lelaki, nasib baik ada seorang siap peluk tiang lagi. Kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jemput tuanku lah turun. Punya berani ni. Raja tu turun. Dia pun turun. Sekarang beritahu, nak dapat tips ni pasal, sekarang ceritalah macam mana cara nak lawan isteri ni. Share lah sikit. Apa pula? Patik pun takut bini. Asal kau tak pergi belah mana? Bini patik dah pesan, jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takutnya tuan-tuan. Tu yang dia pegang tiang tu. Kita ingatkan tadi dia berani lah. Takut tuan-tuan. Ni cerita je, tak ada dalam kitab tuan-tuan, ni cerita je. Jadi orang lelaki dia sebenarnya, kalau ada satu ayat dalam surah Yasin, orang lelaki kena amalkan. Baca ayat tu. Saya tak boleh bagi sekarang, nanti perempuan tahu ayat tu, nantilah saya bagi kat AJK. Nanti orang lelaki hafalkan ayat tu, satu ayat tu, pandang isteri, pandang mata, tepak kat dalam mata dia, baca. Saya tak boleh baca ayat tu, nanti dia tahu. Baca ayat tu, kita baca tu sambil pandang mata dia, InsyaAllah dia dengar cakap itu. Tapi kalau kita pandang tepat, kita baca baru sikit tak habis lagi dia hal, tak jadi, dia tak jadi, benda tu tak jadi. Dia kena, dia pandang dan dengar sampai habis. Macam tu lah. Ya tuan. Macam anak-anak lah, nak bagi dengar cakap kan. Pertama, kita apa yang kita boleh buat, kita boleh solat hajat buat dalam bilik anak. Buat dalam bilik anak tu, kita ambil duduk dalam gelap, bangun 3/4 malam, 4:30 tu cantik lah tu, 4:30 pagi kita pun solat hajat. Lepas tu doa, ya Allah, anak-anak aku ni, Allah keliling anak, doa. Satu lagi yang kita boleh buat, basuh beras. Basuh beras tu maksudnya kita nak masak nasi tu ikut arah tawaf, kan. Sambil-sambil basuh tu kita baca, kita selawat 3 kali, baca Fatihah, baca ayat kursi. Lepas tu doa dia, ya Allah, kau lembutkanlah hati anakku ini, sebut nama dia, kau lembutkanlah hati anakku ini Syamsul Amri bin Ismail seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Macam tu masuk, kan, ingat tu. Tapi kena yakin untuk anak. Kalau untuk anak mak mentua boleh cuba. Untuk suami, anak mak mentua pun tak faham. Ya Allah, kau lembutkanlah hati suamiku ini, sebut nama dia, seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Tapi jangan tertinggal perkataan hati dalam doa tu, kan. Lembutkanlah hati suamiku, terbuanglah hati tu, kau lembutkanlah suamiku, kau lembutkanlah suamiku. 40 hari dia basuh boreh tu tuan-tuan.
Kan hari-hari basuh makan, hari ke-40 balik rumah patah-patah tangan. Assalamualaikum, apa hal pula laki aku ni? Ui, salah doa boy. Tu jago-jago. Tapi satu lagi untuk anak, waktu anak tidur tu kita bangun, kita pergi dekat ubun-ubun dia tu, kita baca, kita selawat, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca surah Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Baca tu sampai habis. Jangan kuat-kuat, jangan kuat-kuat, bisik-bisik je. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Bila kita lepas tu kita hembuskan kat ubun tu. Bila kita hembus, masa tu dikatakan masa orang tidur ni roh tengah merayau. Bila kita tiup, kena pula yang tiupan kita tu dekat roh dia tu. Lepas tu roh tu masuk dalam badan dia. Mudah-mudahan lama kelamaan meresap dalam badan dia jadi baik. Kalau mak dia tiup berkerut mata anak tu, makna sampai tu. Tapi kalau kita tiup terbuka mata budak tu, maknanya dia tak tahan bau nafas mak dia tu. Tak gosok gigi main tiup, mak bau dia tu kan. Tu semua tu kan. Ya, gosok gigi dululah. Yang kedua, persetujuan. Maksudnya antara pasangan kalau buat apa juga nak buat, biarlah dapat persetujuan. Biar jangan buat benda yang pasangan tak suka. Tu dia. Contohlah macam anak kan, bukan semua orang suka makan durian. Anak saya ada tak boleh, durian, tak boleh langsung dah. Ada. So kita tahu benda yang dia tak suka. Macam isteri tak suka, suami tak suka ni, jangan kita buat. Nampak kan? Suami tak suka kita pakai baju tu, jangan pakai baju tu. Jagalah kan. Suami suka kita pakai baju, tanya, abang suka saya pakai baju apa? Abang suka kau pakai uniform kilang tu, pakai ke rumah? Pakai. Seksi pula nampak, dia pakai. Contoh. Kemudian penghargaan, banyakkan mengucapkan terima kasih kepada pasangan. Terima kasih. Masihlah isteri abang jaga anak-anak macam ni. Abang pun tak terbuat apa yang isteri abang buat ni. Masihlah yang cakap kan. Yang masihlah. Cakap masih. Orang perempuan terima kasih kat suami juga. Terima kasihlah abang keluar cari rezeki penat-penat, Allah sian abang. Kerja teruk, Allahu Akbar. Masihlah bang. Kemudian tips untuk suami isteri yang jangan dibuat. Apa perkara mak? Jangan suka perli pasangan. Kalau tak sebab mak saya, awak tak ke mana lah. Saya dia. Jangan perli, jangan hina, jangan ungkit. Ungkit jangan. Setiap kali kita ungkit, malaikat padam pahala tu. Saya masak untuk abang setiap hari, pahala masak setiap hari padam. Setiap hari tau, bukan hari tu je, setiap hari padam. Saya bancuh air kopi, abang nak gula macam ni lah, macam ni, saya mau bancuh untuk abang, padam. Malaikat pun padam. Saya lahirkan 7 anak untuk abang, padam. Pahala beranak pun kena padam. Mbak nak, jangan ungkit. Cuba tengok orang lelaki, mana dia ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula aku nak ungkit ni kan? So lepas ni orang perempuan, mak, dah banyak dah saya korbankan untuk abang. Apa dia? Lu fikirlah sendiri. Macam tu, jangan sebut. Sebab kalau sebut kan kira ungkit. So dia fikir. Macam tu. Jangan bandingkan pasangan dengan orang lain. Jangan. Benda tu tak baik untuk hati. Jadi apa yang perlu kita isi dalam rumah tangga? Banyakkan taubat dan istighfar kepada Allah. Banyakkan solat. Hidupkan Al-Quran dalam rumah. Bangun pagi, kejut suami perempuan, semayang sama-sama. Kalau suami kejut isteri, lagi steady. Jadi kadang orang perempuan
Terbentang lah dia dah join tim kuliah Doha Muslimat. Dia yang paling baik sekali dalam rumah tu. Bangun pagi ambil wuduk semayang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sorak masuk syurga. Lepas bagi salam, asal. Dia pun lap muka tengok suami tak katil. Neraka lah orang tua ni, hamba sedapnya kau. Kejut suami solat sesama. Abang, bangunlah solat. Abang, kalau macam tu lah cara kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Kau mengejut ke mengajak ni? Dia katakan semayang sama-sama. Nampak? Bangun, hidupkan. Bila bangun, dia solat sama-sama, hidupkan bacaan Al-Quran tu dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Semayang sama-sama. Lepas tu doa Allah. Doa suami pula sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bini yang belakang mampu ya bahagia tu. Tak apalah. Dia terdengar pula imam doa kan. Ya Rabb juga karimah tarik ada macam tu. Dia pun baca macam tu bahasa Melayu. Ya Allah, Kau berikan aku, ya Allah, aku dah lama ingin lagi, ya Allah. Isteri kat belakang, amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin. Makbul tuan. Jadi orang perempuan kalau dengar doa suami tu, dengar betul. Mana yang tak jelas tu, kuat sikit. Jangan tu. Lepas tu suami nak tegur isteri dalam doa. Sebab nak tegur depan-depan, bukan takut isteri menakutkan. Ya Allah, isteri kat belakang, Kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Isteri pun mana apa hal? Sesungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Isteri kat belakang, dia pun sama, menyaut. Menyaut, tetap menyaut. Itu masalah tu. Kemudian saling memaafkan. Tak ada siapa tak buat salah, tapi kita minta maaf, kita maafkan. Abang minta maaf, yelah, tak apa, abang pun sama, abang minta maaf juga, Isteri pun, yelah, yang pun minta maaf, yang pun nak buat salah, saling minta maaf dan memaafkan. Dan doa. 7 paksi, skip ni. 7 paksi pembinaan rumah tangga menuju syurga, nak mengintai syurga tadi. Pertama, didirikan atas landasan ibadah. Macam mana nak dapat? Niat kerana Allah. Ni kahwin pun tanya, kenapa nak kahwin? Mak bising je. Memang tu kau jawab, mak memang bising. Daripada dulu, bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila dah kahwin ni, bila kau nak beranak? Dah beranak, lelaki nak kau. Bila dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak kau jawab kau. Salah pula beranak tu dah. Yang sama, kenapa nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin dah, tinggal saya je belum. Kenapa kau nak kahwin? Umur banyak dah. Kenapa kau nak kahwin? Geram tengok tak perempuan tu, lagi teruk. Susah nak jumpa bila imam tanya, kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah, mam, saya kahwin ni kerana Allah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Macam tu. Yang faham-faham lah, yang tak faham sudah lah. Macam tu. Tajuk tu sangat sensitif untuk dihurai panjang. Cukup sekadar itu je. Tapi belum tentu lepeh tuan-tuan. Ni bagi tips je. Kemudian keduanya, wujudkan penghayatan nilai-nilai Islam. Sembahyang sama-sama, mengaji sama-sama, pergi majlis ilmu sama-sama, kan? Kan mengamai datang malam ni, kan? Sini memang saya dapat tahu memang subuh pun macam ni ramai. Subuh macam Jumaat sini.
Saya dengar. Dengan main terperanjat tak ada lah tu dah. Kepada yang baru hari pertama datang, saya ucapkan selamat datang. Inilah dia, sangat selesa. Bayangkan, ini masjid yang open air. Kapet dia tabal, sujud tabanam muka. Kalau lama imam sujud, pakat lolap lah tadi. Jadi datang ramai-ramai. Kan setiap malam ada guru mengajar. Malahan guru takmir yang mengajar di sini setiap malam lebih mendalam jauh ilmunya daripada Syamsul Debat. Betul. Jangan tak datang. Tak datang. Kemudian biasakan diri tolong menolong dalam menegakkan adab-adab Islam. Maknanya dalam rumah tangga tolong menolong, bantu membantu. Tu kerja kau lah. Salah. Kerjasama. Kemudian memiliki keperluan yang mencukupi, usaha cari rezeki. Menghindari perkara-perkara tidak sesuai dengan kehidupan Islam. Pagi kita anjurkan solat berjemaah keluarga. Kita dah mati masuk dalam kubur, anak-anak bincang dengan isteri dia. Esok kita solat subuh berjemaah nak. Apa hal abang ni tiba-tiba je? Arwah dulu tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Arwah abah dengan arwah mak dulu tak pernah tinggal. Kita pun buat. Mengalir tak pahala tu mak ayah? Mengalir. Bang, petang besok kita karaoke. Kenapa lah arwah ni dulu tiap hari Jumaat petang memang itulah kerja. Tak pasal tuan-tuan. Jangan bagi saham yang tak elok tuan-tuan. Saham biar saham yang baik-baik. Menghalang keluarga daripada pengaruh dan juga benda-benda yang buruk. Dan juga lindungi keluarga dengan banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, manusia secara fitrahnya ingin bercinta, berkasih sayang. Tetapi kasih sayang semata-mata tak cukup untuk mempertahankan keharmonian rumah tangga, terutamanya bila pasangan sudah jemu dan mula berubah. Maka apakah kita sudah tersilap memilih pasangan? Maka itu kita melihat, haruskah rumah tangga berakhir dengan hilangnya cinta? Dan setelah itu, mampukah kita mengintai syurga daripada tirai rumah tangga? Soalannya. Maka perkongsian malam ini sebenarnya mengajak kita untuk membetulkan sikap dan cara pandang terhadap perkahwinan, di mana matlamat utama adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam ini memberi pertimbangan bagaimana kita harus mengemudi bahtera sehingga akhirnya kita mencapai matlamat perkahwinan yang sering disebut-sebut, yakni syurga Allah yang diidam-idamkan. Jadi saya faham renungan itu, cara pandang itu saya faham. Maknanya saya tidak boleh melanjutkan ceramah saya. Kalau tidak, bimbang berlaku, malah potong keruara dan sebagainya. Nampak ada berkali-kali sampai duduk tu, faham saya tu. InsyaAllah ada banyak lagi nak saya kongsikan, maknanya kena panggil lagi. Jadi tuan-tuan dan muslimin, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang ada laut, sampan kolek balik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput, pihak jamaah agama Islam menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang untuk kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.